Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh dalam jasad manusia ini, kemudian Allah jadikan sam'a wal absara wal af'idah. Sam' basar, wal af'idah perasaan. Sam' mendengar, pendengaran. Basar penglihatan. Af'idah perasaan. Qalilan ma tashkurun, sedikit qalil hamba-hambaku yang bersyukur. Ketika iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Begitu iblis menyatakan sifat dendam dia, yang mana dia akan mendatangi, aku akan mendatangi. Dengan nyata dia mengatakan aku. Ia ini merujuk pada dirinya. Disebut iblis boleh mendatangi ni, sempat ke nak datang kat kita semua ni? Kan? Sempat ke nak datang kat kita semua ni? Kalau nak kata sempat, tengok pada sifat dia. Sifat jin. Kalau tengok kepada Nabi Sulaiman AS, yang dikurniakan kerajaan mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di, kerajaan yang tiada tolok bandingnya. Antara staf ataupun pimpinan di bawah kerajaan Nabi Sulaiman AS itulah kerajaan jin. Jin ni sifat dia apa? Dia tidak berbentuk macam kita. Dia bukan bersifat jisim yang berbentuk. Jisim. Walaupun ada sifatnya juga dalam sifat
sebagai jelmaan. Tapi kalau lihat pada unsur kejadian dia, wa khalaqtani min nar, kata iblis, aku dijadikan pada api. Maknanya sifat yang tidak tetap pada satu keadaan, tetap. Api ini unsur yang duduk pada komposisi udara, api. Sebab tu nak bakar dia kena ada oksigen. Tak ada oksigen tak terbakar. Jadi walaupun sifat dia nampak api, tapi zahir pada sifat dia, tapi unsur dia adalah gas, udara. Betul Nabi kata mafhum hadis, syaitan ni tenteranya pula, dia boleh masuk ataupun jalan melalui darah. Disebut darah. Bila sebut darah, macam mana dia masuk ke darah kita? Di dalam ini semua bernapas. Adakah kita menggunakan satu ruang napas yang sama sekarang ini? Ke masing-masing ada napas sendiri-sendiri? Ada buat tong gas masing-masing? Katalah di ruang ini, ruangan ni diliputi syaitan. Sekali sedut masuk semua. Begitulah tamsilannya. Kalaulah atmosfer bumi ini itu meliputi oksigen, katalah oksigen itu meliputinya itu dia. Boleh tak? Sifat dia bergerak bebas. Sebab tu ketika nak diangkat istana Ratu Balqis, Ifrit lah. Iblis tak, Ifrit. Ifrit ni deputy presiden. Iblis ada, dia kalau dalam susunan protokol tu, ketua, dia ada naib presiden, timbalan presiden. Faham tu? Timbalan itu setelah presiden, naib presiden setelah timbalan. Iblis ada dua. Ada dua. Iblis presiden, timbalan presiden, naib presiden. Kalau tak silap saya, betul. Timbalan siapa? Timbalan Dajjal. Dah kenal dah, naib presiden dah. Itulah Ifrit. Pertubuhan dia. Nama dia Ifrit lah tu. Itulah nama dia. Nama Ifrit lah. Jin Ifrit. Nak angkat singgah sana tu, dah angkat dengan angin. Tapi 8 jam perjalanan. Tapi ada yang lebih laju daripada itu rupanya. Dalam keadaan kita tengok iblis ni dengan sifatnya boleh menjangkaui setiap inci ruang, tempat unsur diri dia itu bukannya bersifat bentuk arak, bukannya fizikal jisim yang kita nampak, tetapi adanya Allah takdirkan lebih laju daripada itu. Itulah kalau tengok pada kisah istana Ratu Balqis itu, Barkhia penasihat kepada Nabi Sulaiman AS yang boleh mengangkat istana Ratu Balqis sekelip mata, sebelum mata berkelip. Kalau teknologi sekarang pakai apa? Ambil gambar. Nak tak abang bawakan Taj Mahal kat yang sekarang? Klap, send. Sampai. Kemudian hologram kan dia. Kita tak terfikir macam mana nak mengangkat. Sebab kita fikir angkat pakai kontena, pakai truk, dengan jam lagi, traffic light lagi, belum kita rosak lagi. Dah.
Nak bagi tahunya iblis ni dia berdendam ni, dia akan datang semua cucu cicit Adam, makna tak terkecuali dengan sifat dia itu yang boleh masuk dalam semua. Apa je nak buat? Wala tajidu aksaruhum syakirin. Engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Dan ini satu perkara yang mesti diulang sebagaimana Allah ulang di dalam Quranul Karim. 31 kali Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. 31 kali di dalam satu surah yang sama. Kalau dinisbahkan dengan hari, 31 hari, setiap hari without miss akan diingatkan, akan diperingatkan, kerana setiap hari tak ada terkecuali hari yang kita ada potensi atau chances, ruang untuk kita melupakan Allah. Maka hari-hari kita itu mesti ditegakkan dengan sifat syukur. Bagaimana nak meresapkan sifat syukur? Maka kenalah zahirkan sifat kehambaan. Bagaimana nak merasai sifat kehambaan? Maka kenalah mendalami sifat Tuhan. Ini poin dia di sini. Bagaimana nak mendalami sifat kehambaan? Nak menjelmakan sifat kehambaan? Kena mendalami sifat Tuhan. Betapa pentingnya pengajian mengenal sifat Tuhan, yakni Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Kerana nak menzahirkan diri agar diri benar-benar menjadi hamba-Nya. Jangan salah terpakai sifat, sebab tu wajib. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan, mudah-mudahan ada asbab untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kitab pengajian yang kita akan teruskan perbahasan kita pada hari ini, yakni sifat 20, sejarah dan kepuasan pendekatan akidah, karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan rahimahullah ta'ala alaih, hafizahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, jaga beliau, seluruh ahli keluarganya, menempatkan beliau di kalangan orang yang saleh dan salihah, masuk dalam syurga yang tanpa hisab. Begitu juga kepada siapa yang menuruti jalan pengajian kitab ini. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iblis gagal dengan sifat kehambaan. Gagal dia menterjemahkan dirinya dengan sifat kehambaan, walaupun dia telah beramal mungkin ratusan juta tahun, namun amalan yang tidak disertai dengan mengenal, maka amalan itu akan sia-sia. Sebab itulah pengajian tauhid ataupun sifat 20 yang diketengahkan atau yang dibawakan atau yang dizahirkan oleh Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih menjadi asas, yakni usuluddin, asas kepada agama, kepada kaedah untuk kita mendalami sifat-sifat ataupun memahami sifat-sifat ataupun menghayati sifat-sifat yang mana membawa kepada kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah Allah pilih untuk duduk dalam perbahasan ini, dan semua orang mencari jalan untuk mendalami, tetapi alangkah ruginya kalau dia tidak sedar, dia tidak menghayati jalan itu, sehingga kan dia masih tercari-cari. Adapun bagaimana cara kita tidak mahu berada dalam keadaan tercari-cari, terpinga-pinga, maka kenalah kita letakkan diri kita sebagai hamba yang benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu. Niat hati itu nak menuntut ilmu, maka insya-Allah Allah akan mendorongkan kita kepada ilmunya melalui gurunya yang Allah akan datangkan. Kita cari macam mana? Cari itu dengan maksud kita ikhlaskan diri dalam menuntut ilmu,
bukan mencari-cari yang kita mahu. Ikhlaskan diri dalam menuntut ilmu, bukan tercari-cari mengikut apa yang kita mahu. Bila Allah pertemukan jalan sebagai contoh dengan tarik, pengajian hakikat kehidupan. Sebab pengajian ini Allah zahirkan untuk mendalami sifat 20. Dalam perjalanan tadi, saya pun terfikir. Lalu Allah berikanlah tunjuknya. Dengan tunjuk bermaksud ilham lah. Semua boleh dapatkan berfikir apa ilham. Digabungkan dua situasi ini. Situasi yang sehingga terzahir pengajian. Dua. Iaitu ada dua doa yang mengiringi pengajian ini rupanya. Masya Allah. Saya pun Masya Allah. Bukan senang. Habis. Cas. Baru beli. Beli kat Kuala. Jangan main. Cari kat Kuala. Semalam saya kat Usah. Betul-betul nak balik dah tu. Habis kelas pukul 6.30. Saya rasa beli kat sini tak sempat dah. Betul-betul ada satu kedai ada. Tinggal dua je. Tinggal satu je Kak. Tinggal satu je. Kat Kuala Pekan. Bukan macam kita. Dia ada kabel tu. Bawah belakang. Kenyang ni. Pakai putih tu. Pakai putih. Tak apa, kita rehat je. Okey. Maka tertegaknya itu dengan doa. Penting doa ni senjata mukmin. Doa yang pertama ni saya sebut ni sebab saya fikir penting, sebab kita nak berjalan dalam satu perjalanan itu, kita kena nampak tanda-tanda. Kita dalam perjalanan nak melalui perjalanan, satu perjalanan itu kita kena ada petunjuk supaya kita nampak, oh jalan ni adalah jalan yang ada tanda-tanda yang mengarah kepada lokasi itu. Orang kata jalan ni jalan mana ni, tak ada tanda signboard apa pun tak ada. Kan? Sebab tu ada tanda-tanda. Ni pun tanda-tanda. Baik. Antara tanda-tanda yang boleh saya kongsikan, bagi saya ini satu kebaikan, mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita lebih yakin di dalam jalan kita menuntut ilmu ini. Yang pertama tu dengan doa yang Allah zahirkan melalui perjalanan seorang ibu dan ayah lah. Mak saya lah dengan ayah mendoakan. Boleh? Faham. Dia nak bagi saya dengar, tak apa. Doa ni akhirnya Allah Ta'ala zahirkan dalam konteks menyampaikan kalam yang penting. Sebab antara yang didoakan oleh ibunda saya adalah, ni saya cerita ni tanda bukan cerita saya Pada faham Saya faham pula. Sehingga kan kata-kata yang keluar itu adalah umpama kata-kata yang mesti hasil daripada mutiara syurga. Mutiara syurga. Dan tak ada lain untuk kita ke syurga. Itu dengan kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Jadi, banyak Allah boleh letakkan untuk bercakap dalam beberapa bidang lah boleh. Tapi, akhirnya bidang yang Allah nak gerakkan, letakkan, dan benda ni berat. Berat. Bukan satu benda yang mudah. Sehingga kan kalau nak menyampaikan bidang ini, orang akan pandang atas bawah. Bidang tauhid biasanya janggut putih. Bukan muda. Yang tua. Tapi inilah Allah nak zahirkan kuasa. Saya pun tak apalah. Jadi, nak merealisasikan doa itu, ada usaha. Doa, usaha. Doa dan usaha. Maka bertemulah satu doa lagi. Ni nak cerita ni, doa ni saya tengok tadi lah. Bawa balik, tadi digabungkan. Dan perkara ni kita kena selalu minta Allah tunjukkan.
Datanglah doa daripada seorang ibu dan daripada seorang guru. Ini yang saya nak katakan di sini. Yang mana subhanallah. Ini. Subhanallah. Okey. Subhanallah. Okey. Yang mana dua doa yang pertama adalah pencetus. Nak cerita ni panjang, puluh tahun ni cerita ni. Sebab tu walaupun tengok pada usia mungkin muda, tapi perjalanannya tua. Perjalanan tua. Ni saya cerita mukadimah sikit sebelum kita masuk pembahasan sifat. Maka perjalanan doa ini tidak habis di situ, maka datanglah usaha untuk bertemu dengan doa seorang guru yang meminta, mencari untuk dipanjangkan siapa yang nak membawa pengajian sifat 20 ini. Doa spesifik minta. Biasa kita doakan, ya guru, macam mana doa mudah-mudahan semua berjaya jadi anak yang bagus, anak yang bagus, gitu. Ini ada guru yang memang spesifik nakkan ilmunya itu dipanjangkan dan memohon siapa yang membawanya. Dan saya fikir, Masya Allah. Dan ketika Allah pertemukan saya dengan Tuan Guru Dr. Nikwan Syukri Nikwan, bila menzahirkan doa itu rupanya, sebenarnya dia tanya dulu, macam mana boleh? Sebab timbul persoalan itu. Memang benda. Dan saya kira ia bermula dengan doa seorang ibu lah. Maka dibawa usaha itu sehingga diformalkan, diperhalusi melalui perjalanan hidup, kemudian perjalanan ilmu. Sebab tu saya kata ikhlaskan menuntut ilmu. Kita akan dipertemukan guru yang ikhlas untuk memberi. Ini main-main. Tak ada kira dia kata Alhamdulillah, memang dia ikhlas nak memberi ilmu ni. Tak ada sebab lain. Malah kalau nak diangkat pun dia kata anak tak nak jangan cerita apa-apa, jangan pada beliau yalah, dah habis kat situ lah. Dia kan jangan okeylah, tak apa. Saya pun bila tahu peribadi beliau, masya-Allah. Satu. Kedua, nak cerita ni, bila saya terlintas nak cerita ni, malam saya kelas dengan Dr. Zulfalmi tentang orientalis. Pun satu anugerah yang besar, beliau adalah antara pembentang fatwa untuk menggezetkan suatu ajaran itu sesat. Dia melibat fatwa kebangsaan. Dia depan mufti, depan sultan, Dr. Zulfahmi. Dan begitu dengan Dr. Faizal Khair. Jadi semua yang didatangkan ni memang guru-guru yang saya cakap Masya Allah, ini semua sniper ni. Memang yang menjadi pencetus bidang. Macam semalam saya bidang karya perbandingan agama. Kita akan mengaji tentang agama-agama. Dan kita mengetahui tentang setiap agama yang ada di alam kehidupan manusia ini. Dan dia panggil comparative religion. Cuma dalam pencetus pengajian itu adalah untuk dakwah purpose. Dia ada satu lagi term dia, untuk tujuan berdakwah ini tak ada lagi yang buat. Compare ada, belajar ada, Azhar ada, mana-mana universiti ada. Cuma tu gunakan dia sebagai weapon balik, tu bukan kerja mudah. Jadi berbalik pada ini, pengajian ni dikhususkan, diminta, dan saya hanya alat untuk menterjemahkan hasrat beliau. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk menterjemahkannya. Walaupun tidak sesempurna yang dimahukan, mudah-mudahan Allah sempurnakan. Seminta amin ya rabbal alamin. Sebab dah start, bila sebut Mata' Mubarahin ni, saya tengok tadi bila kita mula, dan saya pun bincang dengan beliau, berapa jabatan dah mula mensyarahkan balik Mata' Ummul Barahin. Dah mula buka balik pengajian. Dah buka dah, tapi daurah buka balik cerita. Bagi saya ini satu perkara yang luar biasa, Masya Allah. Dan sembulan tadi
tanda dalam pengajian ni. Dan semalam pun saya pun terlintas juga, siapa yang baca wall di FB pun tanda juga. Apa tanda pengajian yang diberkati? Maka silaturahim terbina di sini. Bukan silaturahim terbina saja, ada yang sehingga menjadi suami isteri bersama. Yang main tau. Saya kira nak buat kenduri lah nanti. Boleh je salah satunya pasangan haji kita bertemu di sini. Ada 4 pasangan tak silap saya. Tapi yang bertemu kemudian hilang tu ada juga. Mudah-mudahan niat dia betul lah. Dia tengok mana boleh cari pasangan, kita buat lagi. Bertuah betul. Ada 4 pasangan. Yang pergilah. Ni yang datang jadi suami isteri. Cerita apa? Jadi tanya, macam mana boleh sampai jadi suami isteri tu? Itu satu petanda. Dan ni bukan agensi cari jodoh, jangan salah faham. Cari jodoh pula Ustaz sini. Tak. Tapi di situlah kita kena tahu tanda dia. Tanda. Begitulah dengan perbahasan kita ni, kita belajar tanda. Ibu bagi segala tanda. Tanda ni maknanya bagi akal kita nampak, akal kita faham, akal kita boleh mentadbir urus kehidupan ini dengan sebenar. Jadi alhamdulillah, itulah 2 doa bertemu dalam pengajian ni. Saya letak balik yang kemuncak ni, itu adalah pada doa seorang guru lah. Kemuncak pada bermula dengan seorang ibu. Lepas tu niat lah, ibu dan ayah niat. Jangan biar kosong, niat. Dan kena faham, ramai ibu berdoa, tapi kena letakkan satu gerak. Doa ni, dia bukan doa ni tak bermaksud tak jadi apa-apa, tapi doa ni dia berserta dengan af'al, perbuatan. Semua ibu mau ayah nak anak yang soleh dan soleh, tapi perbuatannya tidak. Semua isteri nak jadi isteri yang soleh, tapi perbuatannya tidak. Bila perbuatannya tidak, secara tak langsung doa tu jadi tawar. Jadi kalau betul nak pastikan doa itu, dan memang doa itu sudah mustajab sebenarnya, doa kan, tapi dia akan jadi rosak apabila perbuatannya salah. Jadi pastikan doa dan perbuatannya selari, kan? Doa seorang ibu, doa seorang guru. Bukan senang nak gabungkan 2 doa tu serentak. Bukan senang dan spesifik. Spesifik maksud bukan kita spesifik itu, tapi maksudnya tujuannya akhirnya bertemu. Yang si ibu mahu anaknya berkata seperti kata-kata mutiara syurga, maka si gurunya pula mahukan kata-kata yang membawa ke syurga ini diterjemahkan. Yang ini tauhid. Ada kata-kata yang membawa kita dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, kunci syurga, kan? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah tanda-tanda dalam pengajian ni. Jadi saya nak juga menjawab beberapa soalan sambil itu. Kira dah terjawab. Jangan ditanya lagi kenapa yang pergi. Itu saja. Ada juga nak tanya, kan? Tanya ni orang yang dah berakal umbi ni. Tu ayat dia. Tanya, tengok orang yang dah berakal umbi, apa tandanya dia ada di sini. Dan saya wallahi bukan untuk cari pengikut ke apa, tapi kita nak sebarkan ilmu. Kita menyuruh siapa yang nak bertanggungjawab untuk menjadi penjaga ilmu ini. Itu maksud dia. Kita bukan nak crowd pula ke, nak buat orang suka ke. Tak ada ni mas sekalian. Bukan itu matlamat dia. Kita nak ilmu ni sampai disebar luas. Itu misi dia. Supaya adalah yang Allah datangkan untuk mengetahui pengajian demi pengajian. Dan alhamdulillah Allah datangkan. Mudah-mudahan kita ni terpilih dalam golongan yang Allah pilih
untuk menjadi amanah pembawa ilmu ini kepada keluarga dan masyarakat seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Banyak kerja lagi nak buat ni, jemaah sekalian. Bila saya dengan Yusti ni dan guru-guru pula jenis yang sahabat ni, banyak kerja yang sebenarnya Allah nak kembangkan lagi dengan ilmu-ilmu yang bertaraf di universiti untuk disebarkan di peringkat masyarakat awam yang bukan kata tak boleh nak belajar, tapi universiti ada protokolnya, namun ilmu ini juga boleh disebarkannya. Jadi ini satu gerak kerja yang kita kena pikul supaya ilmu ini tidak terpadam begitu. Apatah lagi dengan keadaan yang meruncing di akhir zaman, apatah lagi dengan berbagai serangan-serangan akidah, maka ilmu-ilmu yang mempertahankan akidah, terutamanya mengenal sifat Allah, ini mesti diperkasakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Dan di tangan saya ni juga alhamdulillah munasabah kita dan tim pembantu dalam editor ni dah kumpulkan nota-nota susun daripada siri 1 hingga 17. Kita ada kitab induk Hakikat Kehidupan, tu matan lah. Matan yang ni syarah kepada Hakikat Kehidupan yang dinamakan Pengajian Pengurusan Kehidupan. Kemudian ada lagi hasiahnya, yang ini banyak lagi. Kita akan bekalkan dan kita akan mulakan juga talaki dari kulit ke kulit nanti. Semua dah ada dalam ni. Saya akan tengah buku kan. Bagaimana siri pertama sampai siri ke-17. Bagaimana pengajian pengurusan kehidupan. Ya. Kita akan mulakan juga nanti. Dan kita akan bermula dengan kitab induk nanti. Ya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah ini semua tak ada lain untuk kita menjadi pewaris kepada ilmu ini dan nak dikembangkan. Itu sebenarnya utama, agar ilmu ini berkembang luas dan kita keluar daripada kejahilan yang merosakkan. Akhirnya matlamat iblis itu berjayalah. Apabila jahil, maka kufurlah ramai manusia. Jahil, maka kufurlah. Kufur jali atau kufur asghar, yang kecil atau yang besar, dua-dua dia nak masuk. Baik. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan perbahasan dalam bab yang kedua, bahagian pendahuluan, muka surat 121, edisi yang kedua, 116, edisi yang pertama. Edisi yang pertama. Kita masih membincangkan dalam bab pendahuluan. Kita ambil balik pada Perenggan-nyata Imam Sanusi. Kita ambil balik di situ. Imam Al-Sanusi turut menjelaskan bahawa kedudukan sifat 20. Kita ambil balik di situ. Saya dah baca dah, tapi kita ambil balik. Alah sebahagian. Okay. Imam Al-Sanusi turut menjelaskan bahawa kedudukan sifat 20 ada sebahagian daripada sifat-sifat Allah SWT yang maha sempurna. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifat. Maka sebahagian, dalilnya ini ayat ataupun petikan daripada kalam yang ada dalam matan Sanusiyah. Kitabnya ada, yang paling lama di alam Melayu ni ada. Nanti saya sharekan kitabnya. Mungkin tengok saya print ataupun saya sharekan PDF. Kita akan nampak di mana potongan ayat itu diambil. Ni bahagian bab susunan yang disusun dalam perbahasan ini mengikut susunan matan Sanusiyah. Yakni maka sebahagian daripada apa yang daripada yang wajib bagi Tuhan kita yang maha besar dan yang maha mulia 20 sifat. Perkataan mimma berasal daripada dua perkataan Arab, iaitu min dan ma. Dia sebutkan perkataan min bagi Tuhan tabi'id, iaitu sebahagian. Min. Maka yang dimasukkan perkataan mimma adalah bilangan sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT yang maha besar dan yang maha mulia. Iaitu sebahagian, bermaksud tidak terhad. Maka kalau ada yang mengatakan Imam Sanusi rahimahullah ta'ala menghadkan atau berkata kenapa kita belajar sampai 20 je sifat,
Sedangkan sifat Allah tak terbatas. Memanglah. So, Imam Sanusi pun cakap sebahagian. Tu dalil tu bawa famimma tu. Itu datang daripada matan Sanusi. Dalam tu. Ia tidak terhad kepada bersifat, bahkan sifat-sifat yang wajib baginya tidak terhingga, akan tetapi yang dibicarakan di dalam matan al-Barahin hanya sebahagian sahaja, iaitu sebanyak 20 sifat. Memang sempurna, bila sebut sempurna tak terkira, tak terhad. Tapi kenapa ada perbincangan 20 sifat? Itu kaedah. Kita nak ambil sebahagian daripada yang sempurna itu, nak dijadikan panduan agar merasai kesempurnaan keseluruhannya. Nak faham? Bukan maksud kita faham 20 sifat wajib bagi Allah ini, kita rasa 20 tu je. Tak. 20 ini adalah untuk merasakan kesempurnaan bagi semua yang ada. Kaedah. Maka diambil sebahagian. Contoh kek. Kan kek. Pergi secret. Secret apa? Secret recipe saja. Beli kan? Itulah, potong. Slice tu makan. Adakah slice kita makan tu mandakan kek itu bahagian itu je yang sedap, yang lain tak? Mesti. Kenapa kata semua sedap? Sebab diambil daripada semua. Sebahagian kita ambil daripadanya. Walaupun satu slice kita makan, boleh tak kita kata semua sedap? Boleh. Kalau makan semua, tamak. Semua dia makan satu kek. Jadi ambil sebahagian kek, walaupun satu slice. Tapi kek tu, katalah kek tu ada 100. Takkan nak makan semua 100 tak? Makan satu cukup. Satu. Sedap semua. Nah, begitulah tamsil 20 sifat wajib ini. Malah dinyatakan oleh Imam Sanusi menggunakan kalimah fa mimma, min dan ma. Min ni daripada sebahagian. Apa yang sebahagian daripadanya itu dikeluarkan lalu nak dibahaskan, bukan mengurangkan atau menghadkan. Nampak? Sebab ia penting untuk faham ni, kerana jangan salah faham. Sebab ada yang tak faham mengatakan ada terhad saja 20. Kamu ni memang tak faham. Itulah suruh ngaji tak mau ngaji. Dah lah tak faham, tak payah 20 ni. Kalau tak payah 20, satu kek tu dia kokak. Faham? Cuik sana, cuik sini. Contoh tak? Dan sekali, comot lah, compang camping lah. Sebab tu ada kaedah ni. Al-Hudhudi menghuraikan perkataan mimma seperti berikut. Imam Al-Hudhudi yang sezaman dengan Imam As-Sanusi. Sebab tu ada syarah matan Sanusiyah oleh Imam Al-Hudhudi. Mana dia dengar sendiri Imam Sanusi syarah. Mana boleh syarah lah. Iaitu sebahagian yang wajib kerana sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan kita yang maha tinggi dan yang maha mulia tidak mencakupi 20 sifat kerana kesempurnaannya tidak terbatas. Nah, macam kita bincang tadi. Nampak? Kesempurnaan tidak terbatas, maka apabila kita mengkaji sebahagian sifat itu, tidak bermaksud sifatnya terbatas. Sedap itu luas. Tak bermakna kita menghadkan sedap itu hanya pada makanan yang berbentuk 1, 2, 3, 4. Contoh, sedap makan kek. Tadi satu contoh. Kedua, nasi pun sedap juga. 3, makan mi pun sedap juga. Makan apa lagi sedap? Sedap, banyak sedap ni. Dan sekali sedap, banyak ni. Faham? Tak terhad lah. Okey. Jangan hadkan. Tetapi kena adalah perbincangan tu, supaya kita nak bahaskan. Itu saja. Dalam Hasyiah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi ala syarah
Imam Al-Alama Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Barahid. Nampak? Walaupun kita dah baca dah ni, tapi bila kita syarahkan balik matan, adalah perbahasan kek. Minggu lepas ada cerita pasal kek. Tak ada. Kipas on, switch. Boleh buka. Mana? Itu penting. Bila ulang-ulang tu, maka tak ada menjadi persoalan. Kadang-kadang datang terjemahan yang menambahkan lagi kefahaman. Baik. Syekh Ahmad turut menjelaskan pendapat yang masyhur mengatakan bahawa bilangan sifat kesempurnaan bagi Allah yang dituntut supaya beriman secara terperinci adalah 20. Jadi ni pendapat yang masyhur. Jadi sepakat ulama dalam Asy'ariyah, dalam As-Sanusiyah ni meletakkan 20 yang wajib. Adapun pendapat yang rajih, yang kuat, dituntut supaya beriman serta perinci hanya 13 sifat sahaja. Manakala 7 sifat maknawiyah wajib diketahui secara ringkas. Nanti maknawiyah, terjemahan pada ma'ani, kita akan bincang pada bab maknawiyah nanti. Dalam 20, yang rajih kata, yang kuat 13. Ya, 13. Itulah termasuk nanti perbahasan nafsiyah, salbiyah dan ma'ani. Ini ada pecahan. Ini bab pendahuluan ni. Dalam bab kita masuk bahagian zat yang wajib bagi zat Allah. Di situ ada bawa pecahan 4. Maknawiyah ni termasuk dalam pecahan yang perbahasan sifat wajib bagi zat Allah SWT. Baik. Nak menunjuk selain itu, Syekh Ahmad mengemukakan 24 sifat yang wajib bagi Allah SWT. Juga ada perbahasan yang kita faham, maklum, biasa kita dengar 20. Maka ada juga perbahasan 24 sifat tambah 4. Di mana tambah 4 itu? Yang pada idrak, yang mendapat takwin, mengada. Ini kita ada 2 imam yang muktabar dalam aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidiyah, yang membezakan dengan Asy'ariyah, dia ada perbahasan takwin tu. Takwin, mengadakan. Kaunuhu ta'ala mudrikan, keadaan Allah SWT yang mendapatkan. Kaunuhu ta'ala mukawwinan, kerana Allah Ta'ala yang mengadakan atau menjadikan pada sebagian sifat kesempurnaan bagi zat Allah SWT. Manakala sifat yang sebaliknya adalah mustahil baginya, lawan. Maksud, nampak? Satu tadi tak terikat dengan 20, tapi perbahasan 20. Maka wujud juga perbahasan 24. 24 ni ada tambahan 4 lagi sifat tambahan itu. Dan tak jumpalah kalau dalam perbahasan Sanusi, Al-Imam Sanusi, tak jumpalah takwin itu. Kadang ditukarkan nanti pada ta'alluq qudrah nanti, tanpa disebut takwin. Nanti kita bincang ta'alluq qudrah. Ta'alluq qudrah. Ini dalam apa beza pada ada kitab Abu Mansur Al-Maturidi, Hasan Asy'ari, ada 2 imam besar ni yang wujud lahir pada abad ketiga. Abad ketiga Hijrah. Kurun ketiga. Abad ketiga. Itu hari saya sebut macam mana? Dia sebut abad pertama, bermaksud 100 ke 200. 100 ke 200. Abad kedua 200 ke 300. Abad ketiga dah abad tu, kedudukan abad 300 ke 400. Abad keempat 300 ke 400 ke 500. Jadi antara tu abad tu. Baik. Maka sifat idrak ini pernah dikemukakan oleh Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib Al-Baqilani dan Imam Al-Haramain.
pengetahuan kita lah. Maksudnya wujud perbahasan tidak terhad pada 20 sifat saja. Yang ini ada tambahan pada idrak tadi. Manakala sifat takwin pula pernah dikemukakan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu nama kitab Abu Mansur Al-Maturidi dan kitab Tauhid, At-Tauhid kitab. Baik. Adapun kita mengambil tahu sifat itu kerana dia juga ada kaitan nanti dengan perbahasan. Yakni idrak, artinya mendapat. Dia ada sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, mendapat segala yang disentuh, cium, rasa tanpa berhubung dengannya, atau dengan kata lain diperoleh dengan idrak akan segala yang ada. Lawan baginya ketiadaan mendapat. Mengikut Imam Sanusi, sifat ini ialah sifat al-'ilm, as-sam', al-basar. Nampak? Yang ini sifat yang mana duduk nanti pada 13 tu, pada sifat wajib yang terjemah idrak tu, mendapat tu, maknanya dia sendiri sifat tu, sama' al-basar, al-'ilm, mendapat segala yang disentuh, cium, rasa tanpa berhubung dengannya, atau dengan kata lain diperoleh dengan idrak akan segala yang ada, dengan mendapat. Contoh, kalau kita lihat sam'a wal absar wal af'idah, kan? Kalau kita hari ini kita mendengar, sifat kita lah sama' basar. Sifat kita bukan mendengar, sifat kita peka. Waktu ada di situ, bagi kita ada medium dia. Untuk mendengar tu ada medium ni, telinga. Medium. Ini saya gunakan dalam model dalam bahasa mudah, medium. Mata mediumnya adalah biji mata kat sini. Menyebabkan pada isyarat pada mata, isyarat tanda ni, isyarat pada mata. Tengok mata tahulah melihat. Tapi sifat sama' itu, yang maksudnya idrak mendapat melihat tu, tanpa perlu perkara itu. Bahawa melihat bukan dengan mata, melihat dengan sifatnya sendiri. Ini yang kadang-kadang bahaya bila sebut dalam perkataan ayat-ayat mutasyabihat pada sifat, akhirnya jadi yang kita pernah bincangkan, tajsim. Tajsim tu menjisimkan. Yakni akhirnya bermaksud melihat tu mesti berhajat pada bentuk. Padahal tidak. Siapa nama peninju tu? Muhammad Ali almarhum. Kan ketika dia interview, siapa pernah tengok dah video interview tu? Saya cerita banyak kali, cuba cari tengok. Cuba tengok video interview Muhammad Ali. Dia tanya, who is your bodyguard? Dia tak sebut Allah. Peringkat awalnya dia sebut sifat Allah, sifat wajib Allah. Can see but no eyes. Can hear but no ears. Kemah jawapan. Dia boleh melihat tapi tiada mata. Dia boleh mendengar tapi tiada telinga. Mana mencapai melihat itu dengan sendirinya, tanpa berhubung dengan, atau tu kata idrak. Langit ada berapa tiang? Kenapa tak ada tiang? Kenapa tak ada tiang? Nak minum? Haus ke? Kenapa langit tak ada tiang? Cuba jawab. Macam mana nak jawab? Cuba kita jawab dengan tanda. Tanda kita merujuk kepada kekuasaan Ta'ala. Macam mana? Kenapa langit tak payah pakai tiang? Dia cerita idrak ni. Ya, berdiri dengan sendiri. Sifat kuat. Walaupun tak sebut dalam sifat ni. Ini Asmaul Husna lah pula. Dia ada perkaitan nanti.
Ini sifat yang disusun. Kuat. Kuat yang mana pada zat, yakni Al-Qawi. Sifat kuat pada zatnya, yakni Allah. Itu istighna. Tidak perlukan kepada benda. Sudah mendapat dia. Kita nak perlu tiang sebab nak kuat. Tiang. Dia tanya kita, langit ada bertiang. Dia nak akalkan kita, kita akalkan dia balik. Kenapa pakai tiang? Kenapa langit kena pakai tiang? Apa tujuan tiang? Untuk menampung bumbung lah. Tiang itu apa berhajat pada tiang? Menampung. Ini namanya kritis. Batu orang ngaji tauhid ni, Allah akan bagi cerdik. Lepas tu kena berfikir mas sekalian, kena berfikir. Tengok balik apa awal-awal, ma'urifallahu illa bil aqal. Tidak dikenali Allah melainkan dengan akal. Tapi bukan hanya tunduk pada akal, tapi menggunakan akal yang didorong dengan nakal. Menggunakan akal yang didorong oleh nakal. Apa nakal? Nakli, Al-Quran dan hadis. Sudah pasti. Tengok tiang. Nak apa pada tiang? Nak kayu ke? Tu kadang-kadang kita ni, dia panggil, orang kata banyak berkata kalam. Padahal bukan banyak berkata tu. Sebab kita nak ujah dia agar faham dengan nyata. Biar nyata faham kita agar tidak berkata-kata dah. Sebab tu kita kena kalam ulang lagi, syarah lagi, tanya lagi, supaya nyata apa yang kita faham itu benar, tepat dan jelas. Bagi contoh, tiang. Kenapa kita perlu tiang? Kerana kita nak ada sifat yang ada pada tiang yang ditaklifkan, yang telah diberikan. Jadi kuat. Kuat itu tak semestinya pada tiang kayu. Boleh jadi tiang besi. Tiang apa lagi? Tiang seri. Tiang seri nama. Tiang kayu, tiang besi, tiang plastik, tiang batu, tiang angin. Tiang angin? Pakai apa tiang angin? Tiang tu nak dapatkan kuat menahan bumbung. Angin bagaimana nak menahan? Pakai graviti. Canggih. Siapa nak buat konstruksi nanti boleh. Letak kutub utara terbalikkan. On switch, terangkat bumbung. Naik. Nampak? Magnetic. Banner dia punya medan electromagnetic system. Electromagnetic system tu bangunkan terapung. Maka ada wujud tiang yang tak nampak di situ. Tapi maksud dia kuat, itu yang kita nak. Nah, begitu jemaah sekalian. Takwin artinya mengada menjadi, ialah sifat yang qadim, berdiri pada zat Allah SWT. Dengannya mengada dan meniada. Jika berkaitan dengan mengada maka dinamakan ijad. Jika berkaitan dengan meniada maka dinamakan i'dam. Jika berkaitan dengan menghidupkan maka ihya. Dan jika berkaitan dengan memberi rezeki maka dinamakan rizq. Demikianlah seterusnya lawan bagi ilah tidak mengadakan. Ini pun adalah pada 24 sifat tadi itu. Idrak, takwin, idrak dan takwin. Mendapat dan mengada atau menjadi. Baik. Imam Abu Hanifah di dalam Fiqhul Akbar menamakan sifat-sifat ini dengan al-fi'liyah. Al-fi'liyah yang bermaksud sifat-sifat yang dinisbahkan kepada perbuatan. Aliran Al-Ash'ari memasukkan segala perbuatan ini di bawah ta'luq qudrah. Ta'luq qudrah tanpa disebut sebagai takwin lagi. Ini kita akan bincang pada sifat ma'ani nanti, dan ma'nawiyah pun ada ceritanya.
Takkan ni boleh? Dia berpinau dekat istilah tu nanti. Faham tak? Faham. InsyaAllah. Dia, cara dia, belum nak ngaji, buka dulu baca. Bila baca, biar berkerut muka. Lepas tu, minta, Ya Allah bagi faham. Bagi faham, Ya Allah. Bagi faham. Minta. Dia tidak datang sendiri. Dia didatangkan dengan kesungguhan nak memahami. InsyaAllah. Dan dia tak boleh ulang sekali, dia kena ulang berkali-kali. Sebabnya nak faham ni bukan dengan telinga, bukan dengan mata, tapi dengan hati. Hati pula macam-macam masalah ada dalam. Tu satu hal juga. Nah, kita ni tak makan lagi ni. Nah, jagi kan pada lagi kenduri. Ya Allah, salah banyak betul. Memang tak masuk. Masalah. Lepas tu minta ilmu ni susah. Susah kat situ nak kosongkan diri tu daripada ahwal-ahwal, keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan terhalangnya masuk faham. Memang masalah banyak. Suruh duduk luar dulu. Aku hari nak ngaji, kau jangan kacau aku. Duduk tepi. Ataupun asbab mengaji ni sesuai dalam masalahku, Ya Allah. Selesai. Jadi masalah paling besar kan nak memahami masalah mengaji ni. Jadi besar. Itu berlaku dekat saya je mak sekalian. Bila kita buat pengajian ni, bila kelas nak datang tu, Allah rasa ni, berat betul. Apa benda ni berat ni? Mula-mula tu lah. Rupanya bila dah lepas kelas, lega. Benda ni buat aku duk risau ni punya. Sebab apa? Yalah, dah lah dalam kelas tu, tak aku engkau, aku. Tu lah. Ini ramai-ramai okey lah. Dah lah duduk depan-depan pula tu menghadap. Start. Explain. Macam tu. Okey. Macam mana? Adalah. Present. Jadi kita dah bebankan diri kita untuk faham masalah untuk ilmu ini. Itu lebih baik daripada nak memahami masalah yang mata'ul ghurur, yang kesenangan menipu. Kan? Ini memang fi'liyah, ta'alluq qudrah, takwin ni, takwin roh, lepas tu hilanglah takwin tu, tak pergi ta'alluq qudrah. Ni pembawaan sifat diterjemahkan supaya tengok, supaya kita tahu semua. Kalau tak kita ngaji matan Sanusiah saja 20, kemudian kita habis kat situ. Rupanya kita tahu juga, Abu Mansur Maturidi menggunakan takwin. Nanti kita akan jumpa lah perbahasan nanti. Jangan risau. Ni kalimah-kalimah ini akan kita selalu ulang untuk kita bagi faham, insya-Allah. Ya? Dan ini memang pesanan pada tuan guru sendiri. Tak apa, pelan-pelan. Tak faham, pelan-pelan. Pelan-pelan ni pelan-pelan bagi faham. Bukan pelan-pelan tak faham, slow dia ke belakang, hilang. Hati-hati. Betul. Tapi kelas ni mudah-mudahan taklah rasa terbeban gitu. Jangan macam saya pula. Rasa saya nak pergi kelas tu, rasa ya Allah, rasa benda debar ni. Sebab apa? Nak kena present. Presentation tu, gelabah tu. Banyak term-term kita kena tak tahu kan. Tapi alhamdulillah lah, Allah bagi bantu, guru pun ajar, kita dapatlah faham, insya-Allah. Baik. Maka dari peringkat ini, apa yang nak disampaikan adalah dalam peringkat pendahuluan tidak menghadkan 20. Itu paling penting. Kata kunci yang kena faham, tidak had pada 20 sifat, dan wujud perbahasan tambah 4 sifat. Yang mana pada perbahasan Al-Baqilani, Abu Mansur Al-Maturidi, dan kita tak ikutlah perbahasan itu. Dan kita Abu Hasan Al-Asy'ari dalam aliran Asy'ari menggunakan ta'alluq qudrah, dengan itu tadi kepada boleh disahkan pada ta'alluq
al-basar adalah dengan mengemukakan sifat idrak dan takwin. Syekh Ahmad turut mengemukakan pendapat para ulama terkemudian wajar bagi peneman bersifat lagi pada sifat maknawi, iaitu kaunuhu ta'ala mudrikan. Ini kata Syekh Ahmad ni, ada penambahan pada sifat maknawiyah. Tidak ada 4 saja pecahan, nanti kita akan bincang 4 dah. Pada bahagian sifat wajib nanti, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, pecahan 4. Jumhur ataupun yang rajih ni 13. Ada termasuk nanti ni pecahan 4. Dia macam rukun solat, qauli wa qalbi wa fi'li, 13 rukun. Ini pecahan-pecahan nanti. Nanti dalam sifat nafsiyah satu je sifat wujud. Kemudian salbiyah nanti ada perbahasan seterusnya. Okay, di sini Imam Syekh Ahmad ni nak ceritakan tidak 20 tadi tu. Ada penambahan, kata wajar penambahan sifat lagi pada sifat maknawiyah, iaitu kaunuhu ta'ala mudrikan, artinya keadaan Allah SWT yang mendapatkan, dan kaunuhu ta'ala mukawwinan, artinya keadaan Allah SWT yang mengadakan, yang menjadikan. Lawan bagi kedua tersebut pula iaitu keadaan tidak mendapatkan dan keadaan tidak mengadakan. Dia pada sifat yang wajib ada lawan dia, mustahil. Ada konsep kaedah je begitu. Ada yang wajib, ada yang mustahil. Maka penambahan pada wajib itu ni ada. Yang ni kalau tengok pada perbahasan ini, kaunuhu ta'ala mudrikan tambah lagi kaunuhu ta'ala muqawwinan. Maka ada lawan dia. Baik. Golongan salafiyah turut mengemukakan, sebut salafiyah, kita dah bacakan reaksi salafiyah sebelum ini. Itu golongan yang satu golongan yang nak membawa pendekatan salafus soleh, yang ni membawa pada Quran dan hadis, pun mengemukakan 13 sifat menurut pandangannya rajih. Nampak? Maknanya adalah persamaan itu. Kenapa kata tak perlu mengaji sifat 20 kan? Mereka pun menggunakan 13 sifat menurut pandangannya rajih dengan mengubah suai sebagai nama-nama ke sifat ke arah lebih dekat kepada istilah-istilah yang digunakan Al-Quran. Itu je. Golongan salafiyah mengenepikan bahawa sifat-sifat maknawiyah mustahil dan harus bagi Allah SWT. Jadi di sini kata tak ada maknawiyah, tak ada mustahil, tak ada harus, tu ditukar perkataan itu. Golongan salafiyah turut menggantikan tanda-tanda akal dengan dalil-dalil daripada ayat Quran. Nampak? Tanda-tanda akal ini perbahasan yang kita bagikan tamsil. Contoh-contohnya akal boleh dapat faham. Golongan salafiyah dia tukar, pakai Quran terus. Quran hadis yang berkaitan. Nampak? Okey. Antara sifat-sifat Allah SWT yang sudah diubah seperti wujud an-nafs, adanya diri Allah SWT awal akhir, laisa kamitsli syai', jadi ke sesuatu pun sebanding dengan zatnya, ghani, maha kaya. Okay. Mana kata sifat perbahasan yang ada dalam sifat 20 nanti, itu juga perbahasan yang dibahaskan oleh golongan yang menolak perbahasan sifat 20. Tinggal lagi mereka tak gunalah perkataan maknawiyah, dia tak pakai, mustahil dia tak pakai, harus dia tak pakai, tapi sifat tu pakai. Apa yang kata lainnya? Saya bawa perbincangan ini ada dalam syarah ini, namun begitu juga ada dalam perbincangan mutakhir ini. Malah pembahasannya lebih kadang lebih drastik, lebih keras kadang-kadang. Yang itu kata akhirnya jadi golongan yang ulu. Dia dalam mana-mana aliran akan ada yang ulu. Aliran ni maksud kaedah. Disebut aliran maksudnya kaedah. Aliran bukannya penambahan pada agama. Jangan salah faham. Aliran itu adalah kaedah atau alat untuk sampai kepada maksud yang utama.
Masuk utama kita ngaji tauhid. Aliran apa? Asy'ariyah. Al-Maturidiyah. Ada dua aliran tapi sama pendekatan. Abu Mansur Al-Maturidi, apa bezanya? Ada tadi takwin dan idrak. Itu ni. Dan baik. Boleh jelas tak aku? Boleh? Baik, alhamdulillah. Baik, kita berhenti setakat ni. Nampak dah biru dah muka tu, nampak katanya. Tak biru kan? Okey kan? Apa pelan-pelan insya-Allah. Kita akan sambung pada Ustaz 123 pada siang akan datang, edisi yang pertama. 118. Nah, baik, insya-Allah sebelum kita nak tutup dengan munajat umat, tutup dengan munajat umat, insya-Allah. Saya nak buka pada perbahasan, saya nak mukadimahkan perbahasan pengajian pengurusan kehidupan ni. Memandangkan syarahnya dah ada kat sini, saya bacakan sikit. Baik. InsyaAllah saya akan mukadimahkan pengajian pengurusan kehidupan. Apabila akidah sudah terbina dengan mantap, benar, tepat dan jelas, maka yang akan diterjemahkan adalah kehidupan yang terurus. Baik. Dalam siri pertama, mukadimah pengurusan kehidupan untuk mengenal Allah. Baik. Alhamdulillah, menuntut ilmu adalah dengan tujuan untuk mengeluarkan diri dari pemikiran akal yang jumud. Kita mahu belajar bagaimana untuk menguruskan kehidupan bersandarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini kita nak faham pada sumber yang utama kepada ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah asas. Malah Al-Quran itu kehidupan kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka secara tidak langsung As-Sunnah menyeteras dalam pelaksanaan Al-Quran sebagai syariat bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi pelaksanaan kepada Al-Quran itu diterjemahkan dengan As-Sunnah, kaedah, Sunnah, tata cara dipanggil, perbuatan, percakapan itu semua berlandaskan pada Al-Quran, nas yang qat'i. Baik. Dalam pengurusan kehidupan ni, jangan kita nak letakkan perbahasan nak mengurus kehidupan dengan perbahasan yang meluas. Kadang-kadang kita faham mengurus ni satu chapter, satu juzuk saja. Mengurus ni adalah bagaimana kita nak meletakkan sumber perbahasan yang besar itu agar menjadi hasil yang baik. Iaitu kehidupan yang membawa kepada manfaat. Kehidupan yang bermanfaat itu adalah kerana sumber yang diperolehi itu mendapat semua yang benar, tepat dan jelas dari Al-Quran dan Sunnah, dan pelaksanaannya mengikut syariat bagi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kehidupan dia akan tersusun dengan baik. Sebab itu tadi semalam sebut tentang kehidupan ni. Dalam perbahasan orientalis, kami buat perbahasan tentang bagaimana
perbahasan tentang kehidupan orientalis, terutamanya Inggeris Barat ni, dalam berkembang ilmu mereka baru start dan revolusi Perancis tu. Sebelum tu mereka dijajah habis-habis juga. Tahun bila revolusi Perancis tu? 1789. Makna sebelum tu memang mereka dipanggil Dark Ages. Dark Ages. Sebelum zaman Renaissance, kebangkitan menentang padri, yang mana padri dan golongan bangsawan yang meletakkan masyarakat pada itu dengan masyarakat yang kasta paling bawah lah. Sana bawa gini. Ini ilmu yang semalam saya belajar, yang mana bila sebut tentang Barat, kita mungkin nampak macam mereka advance kan sekarang ni kan. Padahal daripada suatu ilmu baru je bermula, baru sangat. Dari segi tamadun hidup tu. Malam cerita Zofami begitu. Dan Islam, era ilmu Islam ni berkembang lebih awal lagi. Awal lagi. Sebab tu mereka nak tahu tentang Islam, sebab pada abad ke-17, ke-16, ini dah start ujung-ujung abad pada selepas Renaissance, mereka mula nak mengkaji Islam. Kerana Islam berjaya menguasai Byzantine, Rom dan Parsi. Islam sebelum habis empayar Islam 1324. Jadi ilmu ni, pengurusan ni, hidup ni dah pun establish. Terutama dalam bab tentang cara hidup. Ambil satu lah, hygienik, kebersihan saja. Ada semalam tunjukkan bagaimana di sebahagian tempat sebelum Renaissance ni, sebelum Dark Ages, sebelum revolusi ni, mereka mandi pun tidak. Toharah tu tak ada. Yalah, yang aja toharah sah. Bayangkan. Jadi di sini saya tengok bila sebut tentang pengajian pengurusan kehidupan ni, di sinilah menguatkan lagi perbahasan saya. Teori-teori yang wujud tentang menguruskan kehidupan, tentang terutama kehidupan tentang hati, tak tolong tutup itu kejap. Siapa? Pengurusan tentang hati, emosi lah apa semua yang dikeluarkan, ditunjukkan oleh orientalis tentang ilmu-ilmu yang mengurus hati. Bagaimana mereka nak menguruskan hati, sedangkan mereka baru je nak mengenal hidup ni. 1789 tu baru sangat. Kita dah awal dah. Jadi di sinilah dalam bab pengurusan kehidupan ni, insya-Allah kita nak membawa balik, terutama dalam bab jalan tarik. Ini jalan untuk kita membahaskan, kita nak terjemahkan balik perbahasan kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Ini Al-Quran mengikut kepada tarik nubuwah, yang khusus pada kehidupan. Inilah peranan Rough Academy Arthur Furqan di sini. Ya, ini kita nak letakkan satu perbahasan kehidupan yang sistematik. Contoh kita belajar tadi, tauhid formalistik, 20-an. Jadi kalau hidup bersistematik ni, macam mana kita letakkan kata hidup bersistematik? Bagaimana sistem yang kita nak ketengahkan? Adakah kita nak buat sistem yang dibawa oleh Barat, ataupun sistem yang kita ada sendiri sebenarnya? Saya nak bawa pada perasaan sistem yang besar dulu, iaitu meletakkan sifat wajib bagi Nabi SAW, soft itu adalah menjadi struktur asas kepada pengurusan kehidupan yang kita dah uruskan dah sebelum ni. Tapi berlakunya era berubah daripada Europe century, American century. Kita kena terima satu benda. Kita kena terima. Ini pun kami bincangkan
Bincang bertiga je. Main bertiga je bincang. Tapi cerita macam ni. Ya Allah, dahsyat. Nanti saya akan properkan dan saya akan bentang apa bincangan tu, insya-Allah. Bagaimana setiap kehancuran yang kita kena, yang kita marah-marah hari ni, yang kita marah-marah hari ni, dan ni rekod ni boleh. Mana bateri? Bateri habis. TikTok bateri habis. Okey. 10 minit. Adalah kerana kesilapan, kelalaian kita sendiri. Dia tak payah marah lah. Faham? Dan mereka nak conquer kita, nak takluk kita, nak jaga macam-macam benda lah mereka tengah buat kat atas kita ni. Faham? Saya ambil satu, Baitul Maqdis. Cerita panjang lagi ni, tapi nak ambil poin-poin dia. Di zaman Empayar Osmaniyah, Allah dah bagi dah Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis itu di dalam genggaman Islam. Soalan, why terlepas? Macam contohlah, kita ada isteri, why terlepas? Apa nak orang lelaki ni? Elok-elok ada isteri, why terlepas? Tarik kat tepi. Kita gagal mengurusnya. Itu saja. Jadi sekarang mereka tengah nak urus kita. Nak lawan mereka, urus balik diri kita. Itu saja. Mereka akan buat sistem mereka lah. Pengajian ada Allah jumpa dengan saya, outsource dan sebagainya. Membincangkan kita bukan ke propaganda, naikkan yang bersandarkan kepada sirah yang benar. Dan ketika dibincangkan, Dr. Zulfahmi kata, dia sampai tahu, umat Islam pertama malas membaca ini. Tak ada ilmu ni, sehingga ke orientalis yang lebih rajin mengaji. Bayangkan, kita sibuklah, itulah, inilah. Nak tahu dengan ilmu Tuhan sendiri pun kadang-kadang berkira nak pergi masa. Nampak tak? Ni orientalis, kaji detail. Nak bagi tahu ni, kita satu keadaan yang kita telah berada pada zaman yang terlepas dalam pengurusan dan bahasanya adalah damage Islam. Pengurusan nikmat Allah. Inilah akibatnya. Tanah sakit. Dia pun buat gitu. Ini bukan sebab tiba-tiba, tidak. Saya cerita tu kan, batu akhirnya bawa balik pengurusan kehidupan ni. Tebal mengaji. Tak mengaji, tak berbuih bercakap ni. Nampak ni. bahasa kan mudah faham. Tengok tulisan, ya Allah, berbuih bercakap. Ya Allah. Ni bila saya sebut pengurusan, saya akan ceritalah kronologi tentang situasi yang berlaku. Dan sebab itu kita kena bangkit dengan ilmu, bukan dengan nafsu marah-marah tak guna. Macam mana mereka boleh menumpaskan Aceh bukan dengan marah-marah? Perang Salib 8 kali dia pun nak tumpaskan kita, tak jadi. Semalam betul Faizal Khair kita. Mana tak Zulfahmi. Tapi akhirnya dia masuk dengan ilmu. Tombang dengan kelembutan yang dibawa dengan sifat-sifat ni ilmu ni. Jadi sebab tu kita kena hidupkan balik suasana ilmu.
Sebab mereka memang bagi masa untuk ilmu. Dapat mereka nak tahu. Rupanya, ilmu. Tak challenge. Dan ini kita kena bangkitkan, Mas sekalian. Dan pengurusan menguruskan hidup kita yang utama menyebabkan juga tertanggalnya kita bernikmat Allah itu. Kita dah tak ada satu azam. Ini satu bab dalam bab Aceh tu, dalam Abdul Ghaffar, nama apa nama, saya lupa nama orang putih dia. Dr. Zulfahmi kata apa? Antara perkara yang dia jadi mufti tau, dia jadi mufti. 8 tahun ke Mekah jadi mufti. Dia berharap pandai, i'rab pandai, bahasa pandai. Dan ketua fatwa jihad telah jawab. Kesannya kita dah tak ada semangat nak mempertahankan. Tak ada dah. Tanah air, apatah lagi jihad. Nombor tanah air, jihad qatal tu. Kemudian jihad nafs di sendiri-sendiri. Dia buatkan sendiri. Padahal poin yang disampaikan adalah apabila pengurusan itu kembali kucak-kacir disebabkan kesungguhan kita untuk mengurus hidup ini ke arah yang utama, yakni mengenal Allah. Sebab tu dalam mukadimah ni dia jadi saya bincang hari sekejap ni. Bila buka balik, memang pengurusan hidup untuk mengenal Allah. Sejauh mana kita uruskan hidup kita nak kenal Allah, tu soalan saya. Jadi bila kita tak bawa hidup kita nak mengenal Allah, maka kita sekarang disibukkan dengan kau kenallah masalah tu. Sibuk kaji strategi orang, masalah tu, masalah musuh, masalah ni. Depa buat kerja depa. Patut kita dalamilah tentang Allah. Depa buat merancangan musuh. Depa buat perancangan depa, lantak pi. Uruskan diri kita balik mengenal Allah. Rujuk kisah Sabah, negeri Sabah. Bagaimana Allah berkati baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akhirnya terbalik jadi. Kerana apa? Mereka dah tak sibuk untuk mengenal Allah. Mereka sibuk dengan nikmat yang ada. Dua kali habis nikmat, habis. Sebab tu saya selalu tekankan, sibukkan diri dengan mengenal. Sibukkan diri macam inilah. Datang pengajian, datang, bagi masa, tak kisahlah. Sebab saya tengok buat kajian ni, kita bukan bercakap kosong dah. Hari ni pula Allah takdirkan pergi ngaji, dengar pula dengan telinga sendiri, dengan mata kepala, tengok perbincangan yang dilakukan oleh Dr. Zulfahmi dalam bab, semua bab dia masuk ni. Sebab dia pergi kaji orientalis ni, dia lawan kepada orientalis, occidentalis. Memang detail lah. Saya cakap, ya Allah syukurnya. Dan pula ada satu isu-isu baru ni, saya mencari tau. Sekali jumpa, rupanya beliau juga terlibat dengan isu tu. Nama cerita lah, buka habis lah. Saya dengar terkejut. Tapi itulah kebenaran tu pahit untuk disampaikan. Ada masa nanti saya cerita. Bila saya dengar macam itu, Masya Allah. Macam ni doktor, itulah. Kita kena letakkan ilmiah atau ayat dia ke depan balik. Jangan terikut-ikut dengan nafsu yang melulu marah dengan tindakan musuh. Kerana musuh sedang melakukan kerja dia, kerja kita pun. Uruskan diri balik mengenal Allah. Ketahuilah jemaah sekalian, apabila Allah izinkan musuh makan kita, kucak-kacirkan kita, kerana waktu itu hidup kita tidak diuruskan untuk mengenal Allah. Tu saya cakap. Di saat kita sedang menguruskan diri kita untuk mengenal Allah, ketahuilah Allah sedang mengurus hidupmu. Akhirnya tak ada mudarat pun yang akan boleh memudaratkan dirimu. Apa pun yang mendatang, dia akan ditawar kembali. Tapi apa Ustaz, saya tengah masalah. Ya, masalah-masalah lah. Tapi uruskan diri mengenal Allah, lalu selesai masalah. Itu maksud dia. Macam sekarang Ustaz, tak boleh ni, kiri kanan depan belakang, mereka dah conquer kita ni. Yalah, mereka dah conquer kita, tapi uruskan diri mengenal Allah, supaya Allah hilangkan ikatan itu. Rujuk nanti kisah, balik rujuk kisah Hauqalah. Hadis rujuk, buka matan cari. Hadis tentang Hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana syarah hadis itu?
Diringkahkan cerita, seorang suami isteri ini, anaknya ditangkap oleh musuh dalam peperangan. Balik, semua dah balik, tengok anaknya tak balik. Maka risaulah dia, jumpa dengan Rasulullah. Suami isteri, ya Rasul, anak aku tak balik. Semua dah balik ni. Kalau masa sekiranya syahid, aku redha. Tapi tak tahu keadaan. Maka Nabi kata apa? Perbanyakkan hauqalah. Kalimah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat yakin dengan kata Nabi. Hilang kerisauan. Terus mengamalkan kalimah hauqalah. Sampailah tertidur. Waktu tu malam tertidur. Ketika waktu pagi dengar ketukan pintu. Tengok anak ni. Bukan balik saja. Bawa dengan rambut. Dan ditanyalah oleh ayahnya. Aku ceritakan keadaan. Maka si anak berkata, aku sebenarnya diikat kuat. Entah macam mana. Tiba-tiba ikatan pulongga. Maka inilah si ayah dan rumah ni. Oh, inilah barangkali kalimah Allah itu berfungsi. Kenapa gitu? Itulah keadaan umat Islam sekarang dah terikat. Tak lawang apa? Kita tahu tak lawang apa? Kenapa tak nak balik untuk merasakan kekuasaan Allah yang akan meleraikan simpulan-simpulan itu? Tak yakin? Ini rasanya. Inilah dia sekarang. Bukan maksud kita membiarkan mereka berbuat apa-apa kita, tapi kita sedang diikat oleh mereka. Hanya yang dilepaskan saja akan terlepas. Air. Kalau tak ada orang kubur racun dan buat apa? Racun santau. Apa ubat? Kita apa? Itulah Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Tapi kadang-kadang itu tak 3 kali baca pun. Saya makam-makam 1000 kali. Baru rasa berbekas kat hati tu. Tasbih pun kat sini Ustaz. Yang main-main. Subhanallah, subhanallah. Ini dalamnya ada racun ni. Nak buat macam mana? Tak boleh lari dah. Akhirnya pengurusan yang terbaik di akhir zaman kembali bagaimana Nabi menegakkan keyakinan yang sebenar. Agar kita mampu menguruskan balik. Bukan bermaksud kita buat tak tahu dengan kehidupan, tidak. Tapi kita nak mengambil balik kekuasaan dengan yang maha berkuasa. Ini banyak berlaku. Cerita-cerita ni banyak kena cari. Cerita-cerita kekuasaan. Sebab waktu-waktu beginilah, waktu-waktu yang perlu kita uruskan kehidupan ke arah yang sebenar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan munajat umat. Ni qiraatul Fatihah ni satu lagi. Fatihah ni. Subhanallah. Tu pula habis. Cukup. Cas sana. Subhanallah, subhanallah. Baik. Biqiraatul Fatihah, Fatihah. Tengok asbabun nuzul perbahasan, rujuk tafsir Ibnu Katsir. Al-Fatihah itu Allah Ta'ala telah takdirkan padanya, dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yakni boleh menyelesaikan rawatan kalajengking, bisa kalajengking. Penyakit apa yang lebih bahaya daripada bisa dalam badan?
Apa yang lebih bahaya daripada bisa? Perbincangan cecair yang masuk dalam badan. Ada lain? Tak adalah, bisa lah kan. Sama kalau santau pun masuk bisa juga. Cuma tak nampak. Sok dia masuk bisa. Bisa kayu, bisa paku, kaca, bisa buluh. Macam bisa lah. Ini bisa nyata. Kalau jengking jalan-jalan, pop. Okay, sekarang soalan. Bagaimana nak selesaikan bisa kalajengking ini yang boleh meragut nyawa bila-bila masa dia? Tunggu masa nak mati. Sok ni bisa. Katalah orang bagi injek, kata pak masuk bisa kalajengking dalam badan. Nak buat macam mana? Sekarang tengok hebat orang bertauhid ni. Hebat Allah Ta'ala bagi. Allah bakal Fatihah baca setiap hari. Tawar segalanya. Tawar habis. Itu baca habis pun tak baca Bismillah baru. Kita baca 17 kali. Kan? 17 kali baca kan? Kau tahu tak tahu lah kena makam tinggi lagi ke tak tahu lah. Saya Ustaz, Fatihah yang wajib saya baca. Husni gitu saya baca 5 kali Ustaz. Jangan macam-macam. Masuk kata solusi ada dah. Tinggal nak yakin tak yakin. Itu je lah. Dengan nak yakin tak yakin. Jadi banyak cerita yang kita perlu terjemahkan lagi. Dalam bab dia sebut, bila buka pengurusan ni banyak perbincangan akan besar. Sebab ada kaitan dengan akidah. Jadi yakinlah, insyaAllah. Baik jemaah sekalian, ada lagi dah. Okay. Kita tutup dengan munajat umat, insyaAllah. Soalan? Apa Ustaz? Quran bukan makhluk. Ya, kalamullah. Jadi kalau ada statement yang menyatakan, kita jangan pegang pada ayat sebab yang menyebutkan tu Allah. Tapi Quran tu bukan makhluk. Quran bukan makhluk. Seolah-olah Allah dan ayat Quran tu Berbeza, terpisah. Kalau macam ubat, kita faham tu makhluk tak? Kalau kita nak memahami ayat Quran dengan Allah yang menyebut, sebab itu perbahasan Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran kalamullah. Bila kalamullah, dengan kita baca Al-Quran itu, di titik ni kita tak pasal off dulu. Habis tukar ke FB. Bila sebut tentang Al-Quran kalamullah wa huwa syifa, Allah sendiri mengatakan syifa. Maka bagaimana nak memisahkan? Jangan terikat dengan Al-Quran ayat. Bila begitu bermaksud dia cuba nak pisahkan Al-Quran tu bukan kalamullah. Itu yang pertama. Dia tak terpisah tu. Al-Quran tu kalamullah. Baik. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, kita tawassul dibenarkan, diharuskan. Malah boleh bertawassul dengan Al-Quran sebab kalamullah. Apatah lagi dengan amalan baik yang lain, apatah lagi dengan Quran, dengan sifat Allah, kalamullah. Cuma yang dimasukkan itu pertama hati-hati, sebab dia pergi pada perbahasan yang menolak Al-Quran itu, nanti diingat makhluk ataupun bukan daripada Allah, berlainan. Walau kalamullah pada Allah sifatnya. Maka berhati-hati pada itu satu. Yang kedua, mungkin yang cuba dimasukkan adalah dalam bergantung kepada amalan. Ada amalan-amalan dalam Al-Quran yang jadikan zikir. Jadikan zikir wirid. Kan? Wirid. Maka
Dia cuba nak faham, jangan bergantung kepada ayat ni yang menyembuhkan. Tetapi Allah yang Maha menyembuhkan. Betul tak? Ada pahamannya begitu. Maka di sini takluknya ni, ini kata tadi. Bila sebut tentang Allah yang Maha menyembuhkan dengan sifatnya Ya Syafi yang Maha menyembuhkan, maka Al-Quran kalamullah, yang mana sepatutnya itu adalah sifatnya menyembuhkan. Sebab tu Allah kata Al-Quran tu wahwa syifa. Al-Quran tu namanya sifat Allah, syifa. Semua tu. Nampak tidak? Maka dia bukanlah amalan lain yang kata ayat ni menyembuhkan, mana ini dah selain Allah. Allah telah menamakan Al-Quran tu wahwa syifa. Bukankah syifa itu sifat Allah ya Syafi? Maka bolehlah mengatakan ayat ni menyembuhkan kerana kalamullah. Al-Quran ni berbeza. Melainkan ada amalan-amalan yang lain, mungkin wirid, zikir, yang bukan pada Al-Quran. Itu je. Al-Quran menyembuhkan, boleh? Al-Quran menyembuh, yakin dengan ayat Quran. Kalau ubat tak boleh. Ubat yang berbentuk fizikal tak boleh lah. Sebab dia berlainan daripada perbahasan kalamullah. Sebab kita pergi pada sifat Allah ni. Memang tak lari daripadanya. Cuma kita faham sifat tu Ya Syafi' ana nama Allah. Rupanya Allah dah menamakan juga Al-Quran tu sifat. Jadi beramal dengan ayat Al-Quran untuk penyembuhan tidak lari daripada manhaj. Yang ini berpegang juga dengan keyakinan Allah Maha menyembuhkan pada ayat Quran sahaja. Kerana Al-Quran itu kalamullah. Cuma yang kata cukup beza tu, itu pahaman dia mungkin pada amalan, tapi berbeza dengan Al-Quran. Amalan itu perbahasan-perbahasan yang perlu diperhalusi, zikir-zikir yang perlu diperhalusi. Melainkan zikir tu ada sifat nama Allah, ya silakan, nama masih Allah. Tapi ada amalan-amalan yang tidak pada ayat Quran, selain daripada kalamullah, senang cerita lah. Ia tidak berbekas. Itu datang dengan sifat Allah. Allah menurunkan penyembuhan pada ubat. Dan ayat Quran tu boleh jadi ubat. Ayat Quran tu sudah menjadi ubat. Kerana ubat tu memerlukan kepada penyembuhan. Penyembuhan memerlukan kepada Allah. Maka dengan Al-Quran boleh menyembuhkan? Boleh. Kerana sifat tu dah ada pada sifat Al-Quran. Jadi kita sedang beramal dengan sifatnya. Itu Al-Quran tu. Ya. Macam amalan Fatihah tu. Ya. Tinggal lagi kita kena yakin. Ya. Kita beramal dengan yakin. Naam. Mana perimeter Yakin. Yakin tu sebab ada yang beramal dengan Fatihah dan tanda dia yakin dia beramal, Ustaz. Okey. Jadi dia sakit. Seolah-olah amalan Fatihah tu tak menyembuh ataupun tak sebati, tak lut. Tapi orang yang kedua, dia beramal dengan amal yang sama, mungkin sebab yakin menyembuh, ataupun kena sakit berat memang terus elok. Jadi mana perimeter yakin tu, Ustaz? Baik. Tanda yakin bukan amal. Tanda yakin bukan amal. Tanda yakin tenang. Lalu dia beramal dengan tenang. Lalu tenang dia itu menyebabkan dia tidak meninggalkan amal. Tanda yakin itu tenang. Kenapa tanda yakin itu tenang? Sebab yakin itu merujuk kepada iman. Yakin. Iman merujuk kepada ingat. Ingat terjemahannya tenang. Orang yang yakin perimeternya adalah tenang di saat diuji dengan masalah,
lalu dia tenang beramal dengan amalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok datang masalah sampai dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh. Dia tetap konsisten mengamalkan amalannya itu kerana dia yakin Allah membantu dia dengan asbab dia istiqomah beramal dengan tenang. Maka berbalik pada asbab sembuh tadi, memang dengan biqudratillah, dengan kekuasaan Allah Ta'ala, memang syarat untuk Allah Ta'ala, bukan syarat pada Allah, kita ni, yakni tenang. Maka yang tadi dah sakit sangat, macam mana yang sakit sangat ni boleh nampak kesan dia? Sebab dia dah sangat tu sehingga mencapai tahap tenangnya. Jadi apa jadilah. Dia buat nampak macam mana, tapi dia dah datang satu penerimaan yang mendalam. Akhirnya datang surrender, tolong aku ya Allah. Pum, tolong. Tenang itu adalah merelakan. Allahu Akbar. Sebab apa kita kena solat berjemaah? 27 darjat. Darjat tu, dalam perbahasan darjat boleh buka. Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setiap satu darjat 500 tahun punya perjalanan. 500 tahun ni kedudukan darjat. Kalau 27 darjat. Kenapa? Sebab berjemaah ni mengajar kita untuk tenang. Kalau solat seorang, memang Al-Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kat situ tu kan. Mentang lah boleh baca seorang dan dapat dia baca. Tapi bantang imam tak can. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berlagu pula imam kita ni, ya Allah. Aku nak cepat ni. Dia dalam bab imam kena cerdik lah pula. Tapi kita, dia ajar untuk, walaupun imam baca dengan kadar sederhana, tetap ada tenangnya. Tumaninah tu lah. Samiallahu liman hamidah. Kalau seorang, Samiallahu. Allah. Nah, kalau orang perempuan bersolat, walaupun tidak berjemaah di masjid, dia seorang, kena macam imam berjemaah. Begitu. Kenapa kita pernah ada pengalaman berjemaah? Supaya pengalaman berjemaah itu dibawa ketika bersendirian. Malah sepatutnya bersendirian lebih lama dari berjemaah. Ini tak, sendiri lagi cepat. Tenang. Nak pula kat Mekah. Start kita bawa balik daripada kampung halaman. Bila balik tak? 2 hari lepas. InsyaAllah patut seri muka. Alhamdulillah. Solat. Apa suasana solat dengan kadang hirup pikuk kat sana, mulu gilir jalan, orang lintas depan, sujud tengok bawah kain orang, tanya kita, anak lagi sana lagi sini, ada kita kira? Kita faham tenang kita dalam keadaan orang tak jaga, pasang perimeter, pasang guard, pasang ini, baru tenang. Tengok kat Mekah tenang macam mana, tengok. Itu nak pula kalau solat kat luar pula, tengah nak bagi salam tu polis dah tunggu dah. Tarik. Nak tarik, aku tarik air ni dah. Tarik pula. Tapi kita duduk selamba gitu. Nampak? Yang lebih selamba dia panjang. Kalau tengah solat, polis tak kacau. Try nak uji ketenangan. Polis ada sebelah solat. Tengok. Itulah tenang. Dengan keadaan ramai, dengan orang-orang berimpit-impit, tenang. Di saat begitu kita masih beramal, itulah tenang. Dan tenang itu anugerah Allah Ta'ala. Beza. Ada orang beramal tapi dia kadang-kadang bukan tenang. Dia buat-buat. Tapi tak apalah, at least dia beramal sehinggalah dapat tenang. Itulah berbezanya dua keadaan orang itu. Yang membezakan hanya Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu dia keadaan tenang atau tidak. Dia boleh buat-buat tenang. Rupanya, pocut. Tapi yang tenang ni memang
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Boleh tak jawapan tu? Alhamdulillah. Baik, maka bacalah dengan yakin. Ayat dia, bacalah dengan yakin, yakinlah dengan Allah. Beramallah dengan yakin, yakinlah dengan Allah. Kata kunci kita, jangan yakin dengan amal, yakin dengan Allah. Tapi yakin dengan ayat Quran, beramallah dengannya. Beza. Sebab tu Al-Quran duduk pada rukun iman. Kitab. Zalikal kitabu la raiba fi. Yakin. Baik. InsyaAllah kita teruskan dengan munajat umat insyaAllah. Allah. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا يا الله pada negara umat Islam di seluruh dunia ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah, khususan di Palestina Gaza ya Allah, fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan semua jemaah yang ada pada hari ini ya Allah, menuntun yang datang ya Allah. Kabulkan segala hajat kami, permudahkan segala urusan kami ya Allah, dunia akhirat ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Mudahkan ya Allah, ya Arhamar Rahim, ya Arhamar Rahim, ya Hayyu ya Qayyum rahmatik, ya Hayyu ya Qayyum rahmatik, ya Hayyu ya Qayyum rahmatik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Selesai sudah pengajian kita pada hari yang penuh barakah ni. Alhamdulillah, masih yang datang dari jauh dan yang dari dekat, dari seantaronya. Mudah-mudahan setiap perjalanan dalam menuntut ilmu itu Allah gantikan dengan darjat, setiap langkah darjat, gugur dosanya, diangkat darjatnya, limpah rezekinya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah bertemu lagi kita pada siri yang akan datang, pada perjumpaan yang akan datang, InsyaAllah. Jika tak ada arah merintang, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, tiada kata-kata tukuran bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amsalihas wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahumma salli ala sayyidina